Assalamualaikum. Hai, bertemu lagi kita pada minggu ini bersama saya Cikgu Hafizul, Cikgu Sains anda. Okey, pada minggu ini kita akan belajar sambungan daripada minggu lepas. Masih lagi dalam unit 2, tajuk manusia, dan subtopik ni adalah perkumuhan dan penyatinjaan. Dah bersedia? Okey, sebelum tu cikgu doakan semuanya sihat-sihat dan terhindar daripada COVID-19. Right? Mari kita mulakan. Okey, sains tahun 4 Macam cikgu cakap tadi, kita masih lagi dalam unit 2 yang tajuknya manusia, dan subtopiknya adalah perkumuhan dan penyatinjaan. Okey, sebelum ni kita belajar tentang proses pernafasan manusia. Okey, kali ni kita akan belajar perkumuhan dan penyatinjaan. Alright. Dalam slide ni cikgu memang banyak gunakan buku teks. Okey, dan bahannya adalah macam cikgu cakap tadi, buku teks tahun 4. Sama kan macam kamu punya. Alright. Buka muka surat 37. Kalau ada buku teks dengan kamu sekarang, buka muka surat 37. Ni gambar dia. Okay, tajuknya itu perkumuhan dan penyatinjaan. Alright. Dah bersedia? Mari kita mulakan slide yang pertama. Okey, sebelum tu apa yang kamu perlu tahu bila dah habis belajar ni nanti? Sepatutnya apa yang kamu dapat, seperti yang cikgu tunjukkan ni kita nak belajar perkumuhan dan penyatinjaan. Kita dapat 4 perkara yang perlu kamu tahu selepas kamu dah belajar ni. Yang pertama adalah maksud untuk perkumuhan dan juga penyatinjaan. Yang kedua adalah organ untuk perkumuhan dan juga organ untuk penyatinjaan. Dan yang ketiga adalah hasil. Apa dia hasil perkumuhan, apa dia hasil penyatinjaan. Okey, nanti kamu akan belajar. Dan yang terakhir adalah kepentingan. Mengapa pentingnya untuk kita berkumuh dan juga bernyatinja ni. Okey? Right. Yang pertama, maksud perkumuhan. Tahu tak? Siapa yang tahu? Okey. Cuba teka apa dia maksud perkumuhan. Alright. Tengok kat situ Proses penyingkiran bahan buangan dari badan. Bahan buangan tu apa? Kita nak buang dari badan pula. Apa dia tu? Okey, maksud perkumuhan ni, tengok gambar. Alright. Pernah tak kamu buat benda-benda kat dalam gambar tu? Air kencing, peluh, karbon dioksida dan uap air. Itu adalah bahan buangan. Kalau air kencing, waktu bila kita buang air kecil. Alright. Peluh masa bila kita keluarkan peluh. Dan karbon dioksida dan uap air bila kita keluarkan. Ini yang kita buat semasa proses perkumuhan. Alright. Sekarang boleh buka muka surat 38. Ni gambar dia. Tengok budak tu handsome, ceria. Alright. Kat situ tajuknya adalah organ dan hasilnya. Maksudnya organ apa yang terlibat semasa proses perkumuhan ni. Tadi cikgu tunjuk tadi kan, yang pertama maksud. Kamu tahu maksudnya. Yang kedua ni adalah dia punya organ perkumuhan ni. Apa dia organnya? Tengok gambar tu ada 3. 1, 2, 3. Peparu, ginjal dan juga kulit. Yang pertama adalah peparu. Peparu, apa hasil daripada peparu ni? Hasilnya adalah karbon dioksida dan juga uap air. Masa bila kita keluarkan hasil perkumuhan melalui organ peparu ni? Masa kita menghembus nafas. Itu dah belajar pernafasan. Kita sedut oksigen, kita lepaskan karbon dioksida dan juga uap air. Sebenarnya karbon dioksida dan uap air ini adalah hasil perkumuhan daripada organ peparu. Terusnya kita pergi organ yang kedua, ginjal. Pernah tengok tak tu? Dekat mana duduknya ginjal ni? Tahu tak? Kalau tengok gambar yang kat belakang tu, dekat pinggang. Ginjal ni adalah buah pinggang. Apa fungsi ginjal? Tahu tak? Alright. Cikgu nak tanya dulu. Kamu selalu minum kan? Minum air Milo, air urin, air macam-macam air kamu minum kan? Lepas tu kalau kamu minum, kalau tak buang, apa jadi? Jadi sebab ada proses perkumuhan melalui ginjal ni, organ ginjal. Dia proses apa yang kamu minum tadi tu dan dia buang sebagai apa?
sebagai air kencing. Alright, air kencing adalah hasil perkumuhan melalui organ ginjal. Okey, masa bila keluarkan air kencing ni? Masa kita buang air kecil lah. Betul semua orang pernah buat. Jadi semua orang tahu apa itu buang air kecil dan apa itu air kencing. Sebelum tahu kencing saja. Tapi sebenarnya kencing tu, sebelum keluarnya air kencing tu, dia melalui ginjal kita. Ginjal kita proses. Okey. Jadi kalau banyak sangat kita minum air manis, ginjal kita boleh bekerja keras. Nanti dia lama-lama dia akan rosak. Jadi banyakkan minum air kosong supaya ginjal kita sentiasa sihat. Okey. Seterusnya organ yang ketiga, kulit. Itu adalah keratan rentas untuk kulit. Macam itulah rupa kulit kita. Kat dalam dia ada apa tu? Alright. Dekat kulit kita ni ada liang-liang roma. Dekat liang roma itulah untuk kita keluarkan hasil perkumuhan ni, iaitu apa? Peluh. Okey, peluh. Okey. Jadi masa bila kita keluarkan peluh? Pertama, bersenam, cuaca panas dan juga rasa gemuruh. Pernah tak tiga-tiga ni rasa? Pernah kan? Waktu kita bersenam, mesti kita akan keluarkan peluh. Maksudnya kita sihat lah tu. Kita menjalankan proses perkumuhan. Selalunya kalau kita keluar panas sangat, kita pun akan berpeluh juga. Dan juga selalu kalau cikgu panggil kita datang kat depan ataupun cikgu suruh persembahan, kita tak biasa, kita rasa gemuruh. Waktu gemuruh tu selalunya peluh pun akan keluar juga. Betul tak? Pernah rasa kan? Alright. Next, apa yang kita nak belajar? Alright, ini cikgu simpulkan. Cikgu buat nota ringkas untuk apa yang cikgu terangkan tadi. Organ pernafasan, organ perkumuhan dan juga hasil perkumuhan. Ada 3 ingat lepas ni, peparu, ginjal, kulit, dan hasilnya kat bawah ni karbon dioksida, uap air untuk peparu, air kencing ginjal, peluh kulit. Alright, habis untuk perkumuhan. Alright, sekarang kita pergi pada penyah tinjaan. Apa maksud penyah tinjaan? Proses penyingkiran tinja melalui dubur. Tahu tak tinja tu apa? Maksud penyah tinjaan, nyah. Pernah dengar tak dialog-dialog dalam drama? Nyah kau dari sini. Maksudnya apa? Nyah, keluar kau dari sini. Okey, tinja tu pula apa? Okey, dalam bahasa sains, tinja ni adalah najis. Tahu najis? Ataupun lebih kasar bahasanya, tahi. Tahi semua orang tahu kan? Okey, maafkan saya sebut kataan macam tu. Tapi kita nak belajar, saya sebut supaya semua orang mudah faham. Okey, tinja tu adalah najis. Alright. Jadi penyingkiran tinja. Nyah tu penyingkiran, tinja tu najis lah. Maksudnya kita buang najis daripada badan kita. Proses penyingkiran tinja melalui dubur. Okey, tengok. Itu gambar. Pernah rasa ke tak? Sakit perut kan? Kenapa dia sakit perut? Nak buang air besar lah. Alright. Tengok kat situ. Organ penyah tinjaan. Okey. Satu persatu. Yang pertama sekali, usus kecil. Okey. Ni gambar saya besarkan sikit. Usus kecil ni, apa tugas dia? Tugas dia menyerap makanan yang dihadam. Okey, bila kita makan makanan tu, kita akan hadamkan makanan tu. Ada makanan yang kita tak akan hadam, tak dapat hadamkan makanan tu sebab mungkin makanan tu terlalu macam mana? Terlalu berat. Okey. Jadi fungsi usus kecil ni, bila kita makan, yang mana yang kita dah hadam dia serap. Okey, kemudian fungsi usus besar pula, bila makanan yang kita hadam tadi masuk usus kecil dah serap, makanan yang tak dihadam pula dia akan berubah menjadi tinja. Okey, dan tinja tu berada kat mana? Dia pergi dekat usus besar. Okey, jadi usus besar ni adalah organ untuk penyah tinjaan. Okey, jadi bila tinja dah duduk dekat dalam usus besar, makin lama kita asyik makan, dia akan tertolak lah sampai ke bawah. Dan dia akan melalui apa? Kat situ ada gambar. Ini dubur dan ini tinja. Okey, najis dalam usus besar tadi. Ni dubur. Dubur ni dekat kita punya belakang tu punggung kita tu, dubur, tempat keluar najis. Okey, jadi bila keluarnya tinja ni daripada dubur, maka berlakulah proses penyah tinjaan. Itu sahaja yang kamu perlu tahu. Masa bila kita lakukan proses penyah tinjaan ni, waktu kita buang air
besar. Okey, semua orang melalui proses yang sama. Kalau kita tak apa tak buang dia akan jadi masalah. Ni dubur adalah tempat tinja disingkirkan. Okey, tadi saya dah terangkan tempat tinja disingkirkan dekat punggung kita tu Alright. Okey. Cikgu ringkaskan apa yang cikgu terangkan tadi. Organ dan hasil penyah tinjaan ada 3, usus kecil, usus besar, dubur dan bawah tu ada dia punya penerangan. Usus kecil menyerap makanan yang dihadam, usus besar sisa makanan yang tidak dihadam tadi akan menjadi tinja di dalam usus besar. Lepas tu dah penuh, dah banyak, dia tertolak ke bawah melalui dubur, tinja disingkirkan. Selesai. Okey. Jadi kenapa pentingnya kita nak kena menjalankan proses perkumuhan dan penyah tinjaan ni? Kita tengok satu-satu. Ini situasi dalam buku teks semua dalam buku teks saya ambil. Okey. Ada seorang abang ni dia pergi jumpa dengan doktor dan situasinya dia tanya apa tu? Tengok. Okey, baca sama-sama. Doktor, saya sukar membuang air kecil, kata dia. Lepas tu doktor cakap apa? Kebiasaannya jika seseorang suka membuang air kecil, kebiasaannya jika seseorang sukar membuang air kecil, dia berkemungkinan menghidap penyakit batu karang. Tengok kat situ, batu karang. Apa dia batu karang tu? Okey, saya akan membuat pemeriksaan lanjut untuk mengesahkan keadaan encik, kata doktor tu. Okey, tak apa, kita teruskan dulu. Tengok penyah tinjaan pula. Situasi yang kedua, seorang adik ni jumpa doktor, dia tanya, doktor, saya susah lah nak buang air besar. Okey, doktor tu cakap apa? Okey, adakah tinja kamu keras? Pernah rasa tak? Pernah jadi tak tinja keras? Okey, tinja yang keras boleh menyebabkan kamu sukar untuk membuang air besar. Gejala ini dinamakan sembelit. Tengok kat situ cikgu highlightkan kat situ. Tinja yang keras, sembelit. Ni masalah lah kalau kita tak menjalankan perkumuhan dan penyah tinjaan dengan baik. Jadi sebab itu pentingnya kita jalankan perkumuhan dan penyah tinjaan ini dengan baik. Jadi waktu makan betul-betul supaya makanan kita hadam dengan baik. Dan yang kedua, jangan tahan. Rasa nak terkencing, nak buang air kecil, terus buang. Rasa nak buang air besar, terus buang. Jangan tahan. Kalau tidak, akan berlaku perkara-perkara seperti dalam situasi ini. Jadi kesimpulan dia apa? Kenapa pentingnya benda-benda macam ni? Okey. Penyakit. Tadi pun dah diterangkan, batu karang, sembelit. Okey, bila dah sembelit nanti ada lagi penyakit yang baru pula datang nanti. Kita tengok antaranya apa? Batu karang tadi buah pinggang, sembelit, dah sembelit buasir pula. Semua ni namanya penyakit. Okey? Jadi penting ke tak penting perkumuhan dan penyah tinjaan ni? Nak sakit ke? Tak nak. Jika tak nak buat apa? Jagalah kepentingan keperkumuhan dan penyah tinjaan ni. Okey? Jadi selesai topik kita pada minggu ini. Sekian, terima kasih daripada saya, Cikgu Hafizul. Semoga apa yang saya terangkan ini bermanfaat untuk kamu. Okey? Kita jumpa lagi pada minggu hadapan jika dipanjangkan umur. Assalamualaikum.